Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qawlu rajulin min ahli ar-riddati fi syaja'ati as-sahabah. Akhraj al-Baihaqi عن اللهري قال لما استخلف الله أبا بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام خرج أبو بكر غازيا حتى إذا بلغ نقعا من نحو البقيع خاف على المدينة فرجع وأمر خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الله وندب معه الناس وأمره أن يسير في ضاحية مضر فيقاتل من ارتد منهم عن الإسلام ثم يسير إلى اليمامة فيقاتل مسيلمة الكذاب فسار خالد بن الوليد فقاتل طليحة الكذاب الأسدي فهزمه الله وكان قد اتبعه عيينة ابن حسن ابن حذيفة يعني الفزاري فلما رأى طليحة كثرة انهزام أصحابه قال ويلكم ما يهزمكم قال رجل منهم وأنا أحدثك ما يهزمنا إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله وإنا نلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه وكان طليحة شديد البأس في القتال فقتل طليحة يومئذ عكاشة بن محصن وابن أقرم فلما غلب الحق طليحة ترجل ثم أسلم وأهل بعمرة فذكر الحديث. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah lahirkan kita dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kisah yang saya bacakan tadi, musuh Allah Subhanahu wa taala pun mereka memuji para sahabat ridwanullah alaihim majma'in, iaitu bila musuh pun puji mereka, bayangkan betapa terpujinya mereka. Bukan sahaja kawan tetapi lawan pun memuji mereka. Bila mana berlaku peperangan Yamamah, di mana tentera Islam telah keluar diutuskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pada permulaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, maka tentera Islam mendapat kemenangan. Bila Tulaiha al-Asadi melihat tentera Islam, walaupun bilangan mereka kurang daripada 12,000 ataupun maksimum 12,000, dapat mengalah ataupun membelakangkan tentera mereka yang hampir 100,000 perlahan-lahan, maka mereka pun pelik. Maka Tulaiha ketika itu dia pun telah kumpulkan orang-orangnya, tentera-tenteranya, dan dia tanya kepada semua mereka, apakah yang para sahabat iaitu orang Islam ada yang kita tak ada? Tulaihah ni dia mengaku Nabi palsu, Musailmah Kadzdzab pun mengaku Nabi palsu juga. Apakah maksudnya daripada segi tentera, daripada segi senjata, daripada segi kebolehan, daripada segi kemahiran, apakah yang mereka ada dan kita tak ada, sehingga mereka dengan mudahnya, walaupun bilangan mereka sedikit, mereka dapat mengalahkan kita? Kalau tanya kita katalah mereka ada bantuan Allah, betul. Para sahabat ada bantuan Allah bersama dengan mereka, kerana mereka bertawakal kepada Allah. Lagi satu perkara yang ada dalam diri mereka, iaitu musuh sendiri beritahu bahawa innahu laysa minna rajulun illa wa huwa yuhibbu an yamuta sahibuhu qablahu. Kata kita ni, wahai Tulaiha, setiap daripada kita kalau boleh nak kawan kita yang mati dulu. Kalau boleh nak kawan kita yang mati dulu. Wa inna lanalqa qauman kulluhum yuhibbu an yamuta qabla sahibi. Sedangkan kita sedang berhadapan dengan kaum, iaitu orang Islam, yang mana kalau boleh mereka nak mati dulu sebelum saudara mereka. Dia mengutamakan orang lain, itulah yang menyebabkan mereka sentiasa menang. Mereka sentiasa kedepankan diri mereka. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata berkenaan dengan orang Ansar, perkara yang sangat popular. Nabi selalu kata baiknya saudaraku orang Ansar, bagusnya saudaraku Madinah orang Ansar ni, bila susah mereka depankan diri mereka, bila senang mereka depankan orang lain.
Itu para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bila mana mereka tidur kelaparan dan mereka berikan makanan sehingga tetamu mereka kenyang. Ada peristiwa yang berlaku bila seorang muhajirin datang ke Madinah. Nabi tanya kepada keluarga Nabi dulu, ada tak sesiapa yang boleh beri makan kepada tetamu ku malam ni? Maka isteri Nabi kata tak ada apa pun di rumah. Nabi SAW juga tak ada apa di rumah, kerana Nabi akan belanjakan semua, berikan makan kepada setiap orang kalau ada pun. Begitulah diikut oleh para sahabat Nabi SAW. Seperti mana kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia ada pun seekor ikan nak buka puasa, tetamu datang, itu pun dia berikan. Isteri dia kata, habis kau nak makan apa? Dia kata, inilah sebenarnya ujian, bila mana kita memerlukan, kita berikan kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW tanya kepada orang Ansar malam tu, ada tak sesiapa di kalangan kamu yang sedia beri makan kepada tetamu Allah dan Rasulnya? Maka sahabat Ansar ni kata, saya. Dia balik rumah, dia beritahu isteri dia, tidurkan anak-anak sebab makanan cukup untuk kita saja. Dan padam lampu bila kita nak beri makan kepada tetamu, supaya tetamu tak tahu kita makan ataupun tidak. Dan pura-pura kunyahlah makanan, seolah-olah kita pun sedang makan dengan mereka. Dan besok bila sampai berita kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril datang beritahu, kata mereka sekeluarga tidur kelaparan semata-mata nak berikan makan kepada tetamu Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat puji mereka dalam surah Al-Hasyr, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka telah utamakan orang lain ke atas diri mereka walaupun mereka dalam kesusahan. Inilah yang perkara yang tak ada dalam diri kita. Kalau kita semua ada, maka bantuan Allah pasti dengan kita. Nabi SAW bersabda, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Selagi seorang itu membantu hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu dia. Mereka mengutamakan dalam kebaikan, mereka utamakan orang lain. Bila susah, mereka yang ke depan. Mereka tak kata kau pergi mati dulu, saya ikut belakang. Mereka depankan diri mereka. Begitulah dalam mereka membela Nabi SAW. Di Mekah lagi, kedudukan para muhajirin dan ansar, muhajirin lebih tinggi kerana mereka telah bersusah dengan Nabi SAW ketika tak ada apa-apa. Dan para ansar pula, mereka telah berikan segala-galanya kepada Nabi SAW untuk pembinaan kota Madinah, yang mana tak ada siapa pun mampu buat apa yang para ansar buat. Mereka berikan segala-galanya, tak tinggal apa pun, semua mereka bagi. Kalau boleh mereka tak nak apa-apa, mereka offer separuh-separuh, dan mereka kata kalau boleh lebih. Dan mereka buktikan mereka beri lebih kepada muhajirin daripada apa yang mereka simpan untuk keluarga mereka. Ketika penghijrahan Nabi SAW, sebelum tu lagi, bila mana orang musyrik kepung Nabi SAW di Nadwah, ketika Nabi SAW nak pergi mengerjakan salat, dan mereka mula mengejek Nabi SAW, mereka baling kotoran kepada Nabi SAW. Uqbah ibn Abi Mu'aid diambil perut unta dan letak atas Nabi SAW. Dalam peristiwa seperti ini bila berlaku, tak ada siapa pun berani ke depan kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia akan maju ke depan, dia akan depankan diri dia, biarlah pukullah aku, jangan pukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan baca ayat, dia akan sebut, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Adakah engkau akan bunuh Rasulullah hanya saja kerana dia sebut, hanya saja kerana dia berikrar bahawa tiada Tuhan selain Allah? Maka Allah turun ayat yang sama dalam Quran untuk mengagungkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka telah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam masa ketika hijrah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum dalam perjalanan mereka ke Gua Sur, kadang duduk depan Nabi, kadang duduk belakang Nabi, kadang duduk kanan Nabi, kadang duduk kiri Nabi. Nabi tanya, sebab apa Abu Bakar? Kata, ya Rasulullah, setiap kali aku rasa ada musuh daripada depan, aku ke depan. Aku rasa musuh daripada belakang, aku ke belakang. Aku takut musuh daripada kanan, aku ke kanan. Aku takut musuh ke kiri, daripada kiri aku ke kiri. Maka Nabi SAW, bila terus perjalanan mereka sampai ke bukit mereka nak naik itu, Nabi SAW dah cedera, kan Nabi SAW jalan terjengkit supaya musuh tak dapat nak trace perjalanan Nabi SAW. Maka bila sampai ke situ, Abu Bakar telah angkat Nabi SAW sehingga masuk ke Gua Sur. Dalam tu dia masuk dulu, dia tengok lubang-lubang, buka baju, koyak baju dia, dia tutup lubang-lubang tu, dia koyak serban dia, tutup semua lubang-lubang gua tu, kerana nak protect Nabi SAW. Sehingga ada satu lubang yang tak dapat ditutup, maka ditutup dengan kaki dia,
dan dipatuk ular. Bila Nabi SAW bila nampak ada cahaya masuk dalam gua, Nabi SAW melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam tak berpakaian, dan bila dia bergenjak terkejut, Nabi SAW kata, kenapa? Maka dia kata ada ular patuk. Dan Nabi kata, kenapa tak ada baju ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku takut ada orang lihat daripada luar, maka aku telah tutup lubang-lubang dengan baju aku, dengan serban aku. Maka Rasulullah angkat tangan menangis. Nabi, ya Allah, aku reda dengan Abu Bakar, redalah dengan Abu Bakar, jadikanlah dia jiranku di syurga. Mereka beri dulu, baru mereka minta. Tanpa mereka minta, Rasulullah doakan, kerana pemberian mereka begitu luar biasa sekali. Kita setakat sebut, ya Rasulullah, aku sedia beri nyawa untukmu ya Rasulullah. Tapi para sahabat mereka berikan nyawa, sehingga Rasulullah kata, aku sanggup korbankan ibu dan ayahku untukmu. Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan kepada Zubair bin Al-Awam dalam peristiwa peperangan Uhud, bila mana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia jadi benteng kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap apa serangan yang datang, dia maju ke depan, dia biarkan diri dia tercedera. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam gua, Nabi sallallahu alaihi wasallam hulurkan panah, dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas panah musuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi, lontarkan panahlah wahai Sa'ad, aku sanggup korbankan ibu dan ayahku untukmu. Begitu mereka korbankan segala-galanya, berdiri jadi benteng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Talhah radhiyallahu an, yang sehingga tangannya lumpuh, sebelah kanan dia lumpuh kerana dia duduk tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam peperangan Uhud. Bila serangan kedua oleh musuh, oleh Khalid bin Walid, maka serangan demi serangan sehingga terputus tangan dia dan lumpuh tangan dia seumur hidup, sehingga dalam peperangan lain dia tak dapat lagi untuk memerangi musuh. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, sebenarnya peperangan Uhud yang telah mendapat kejayaan tertinggi adalah Talhah radhiyallahu anhu, kerana pengorbanan dia sehingga dia lumpuh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia beri depan tu setiap serangan, dia biar dia yang kena untuk protect Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tabi'in ada seorang kata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, kata, apa kamu buat dulu untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kamu buat dulu? Kalau aku, dia kata, kalau aku ada masa tu, aku dah dukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak bagi siapa pun sentuh Nabi, tak bagi cederakan Nabi. Dia kata, diam. Kata, engkau tak ada ketika kami berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gelap gelita, dalam keadaan kesusahan, kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ingat lagi, dia kata, peristiwa pada dalam peperangan Khandaq, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kami siapa yang boleh jadi spy kepada musuh, tak ada seorang pun bangun kerana kelaparan. 3 minggu dikepung oleh musuh, 3 hingga 4 minggu makanan tak sampai, sejuk, tak ada apa-apa untuk makan, tak ada minuman pun dah mula berkurangan, tak ada siapa pun. Maka Nabi SAW panggil nama aku, wahai Hudzaifah, bangun. Maka aku telah bangun jadi spy Nabi SAW. Bila dapat tahu bahawa musuh nak serang daripada dalam Banu Quraidah Yahudi, peperangan Khandaq ni adalah Ahzab, yang mana semua orang Quraisy dan juga Yahudi yang ada di luaran Madinah ni, mereka kepung Madinah. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa min tahtikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Dalam keadaan ketakutan itu, bila mana semua dalam keadaan ketakutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, mereka dapat berita kata Yahudi yang ada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Madinah pun nak serang orang Madinah. Mereka nak mula dengan serang wanita-wanita Madinah, iaitu wanita-wanita Islam. Maka Nabi tanya, siapa yang sedia untuk jadi spy pergi jumpa Yahudi, pergi tengok mereka apa mereka buat. Ketika itu pun seorang pun tak nak bangun. Bukan tak nak bangun, tak ada kekuatan lagi, tak ada makanan, kegelapan, kesejukan, makanan pun tak ada. Maka Nabi SAW kata, bangun. Nabi SAW, masa ketika itu Zubair bin Awam kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, duduk. Nabi kata, yang lain siapa? Zubair kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, duduk. Zubair bangun lagi sekali, ya Rasulullah, saya akan pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika itu, bagi setiap Nabi ada seorang Hawari, dan Zubair adalah Hawari. Hawari adalah pembela, maksudnya segala-galanya lah, seorang yang sedia membuat apa sahaja untuk tuan dia, Hawari. Maka dia telah pergi mengintip orang Yahudi dalam keadaan ketakutan. Maksudnya bilangan Yahudi lagi besar daripada orang Islam, dan mereka tengah buat persiapan untuk serang daripada dalaman pula kepada serangan daripada dalam kepada tentera Islam. Dia pergi seorang diri,
Dia pergi seorang diri dan dia telah mengintip dan balik bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, mereka telah simpan kambing-kambing mereka dan mereka telah keluarkan kuda-kuda mereka. Mendengar itu Nabi SAW begitu gembira kerana dia bawa khabar dan Nabi dapat tahu pengkhianatan itu dah nyata. Maka ketika itu Nabi begitu gembira dengan keberanian dia dan sanggup pergi jumpa musuh dulu, pergi berhadapan dengan musuh, pergi lihat mereka depan-depan dan balik. Nabi kata, fidaka abi wa ummi, untuk engkau juga aku kurbankan, aku sanggup kurbankan ibu dan ayahku. Ini para sahabat, dalam keadaan itu pun mereka boleh berikan nyawa. Dan dia dengan benar, Zubair bin Awam, dia telah menjadi benteng Nabi SAW dalam peperangan Uhud pun. Dalam setiap peperangan, dalam peperangan Uhud, bila Nabi SAW tanya, Nabi SAW tanya, ini pedang aku, siapa yang sedia tunaikan hak pedang aku hari ini? Maka Zubair bin Awam kata, sayalah orang yang pertama yang bangun ketika itu. Saya kata, saya ya Rasulullah. Rasulullah kata, duduk wahai Zubair. Lagi sekali Nabi SAW tanya, siapa yang nak ambil pedang aku dan tunaikan hak pedang ini? Maka Zubair kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, duduk wahai Zubair. Kali ketiga Nabi SAW berikan kepada Abu Dujanah, tapi nak beritahu, kata semangat dia, walaupun dia tahu mengambil pedang Nabi SAW maksudnya kena tunaikan hak, tak boleh mundur ke belakang, terus maju ke depan. Tapi dia bangun berkali-kali dan sanggup berikan nyawa untuk agama dan untuk Nabi SAW. Inilah para sahabat. Ini peringkat sahabat Muhajirin. Yang Ansar pula, bila Muhajirin datang kepada mereka, mereka berikan segala bantuan apa yang mereka ada semua kepada Muhajirin pula. Belum Nabi sempat buat pembahagian, mereka kata kepada Rasulullah, kami ada kebun, ambillah separuh berikan kepada Muhajirin. Nabi kata, jangan sampai begitu sekali, tak payah tukar milik, tapi berikanlah hasil kepada mereka secukupnya. Ini para Ansar, mereka berikan segala-galanya, sehingga kebun-kebun mereka mula tak terjaga, tak terurus. Kerana apa? Mereka sibuk membantu Muhajirin yang datang ke Madinatul Munawwarah. Kerana mereka sibuk membantu Nabi SAW. Mereka sibuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kebun mereka tak terurus, tak ada orang nak jaga, sehingga mereka datang jumpa Rasulullah satu hari untuk minta cuti, ambil cuti. Nabi SAW kata kepada Ansar, ada apa? Mereka kata, kami nak minta cuti 6 bulan untuk uruskan pertanian kami. Sebab apa? Sebab selama ini kami habiskan masa kami melayan tetamu, kami datang ke sini bersama dengan Rasulullah, sehingga kebun kami dah kering. Rasulullah SAW bacakan ayat, wala tulqu biaidikum milat tahlukah, jangan musnahkan diri kamu dengan sibuk dengan dunia. Maka Ansar kata, kami terus sambung khidmat kami kepada Muhajirin. Sehinggalah lagi sekali mereka bermesyuarat. Mereka kata, beginilah, kita datang jumpa Rasulullah untuk minta Rasulullah SAW berdoa supaya Allah turunkan hujan dan kebun-kebun kami, ataupun Allah keluarkan air telaga supaya kebun-kebun kami dapat disiram dan anak isteri kami dapat uruskan, tak perlu kepada kami. Mereka datang lagi sekali jumpa Rasulullah. Baru mereka masuk, Rasulullah sayang sangat Ansar. Seperti mana Rasulullah kata, kan bila susah mereka sentiasa kedepankan diri mereka. Maka Nabi kata kepada orang Ansar, wahai orang Ansar, mintalah apa kamu nak minta hari ini, nescaya aku akan doakan, Allah akan perkenankan. Maka mereka kata, ya Rasulullah, mereka mesyuarat balik, kata takkan nak minta air, takkan nak minta hujan, takkan nak minta telaga. Mereka kata, kita minta syurga daripada Allah hari ini, kita minta syurga daripada Nabi SAW. Maka mereka kata, ya Rasulullah, kalau begitu kami minta syurga, doakan Allah berikan kami syurga, cukuplah untuk kami. Maka Nabi doa, Allahumma ghafir lil ansar, ya Allah ampunilah Ansar wali abna'il Ansar, ampunilah anak-anak Ansar wali abna'il Ansar, ampunilah anak cucu Ansar wali azwajil Ansar, isteri-isteri Ansar wali mawalil Ansar, pekerja-pekerja yang bekerja untuk Ansar pun Nabi doakan keampunan, wali jiranil Ansar, siapa sahaja yang ada hubungan dengan Ansar pun Nabi doakan supaya Allah ampunkan mereka. Maksudnya apa? Dah terjamin syurga buat mereka atas dasar yu'siruna ala anfusihim, mereka utamakan orang lain atas diri mereka. Bila nak buat pembahagian hasil daripada tamar yang mereka dapat, mereka buat dua bahagian. Satu bahagian sedikit, satu bahagian yang banyak. Yang sedikit ni mereka letak daun-daun, ranting-ranting kurma supaya nampak banyak, dan kemudian mereka bawa ke depan Muhajirin. Pilih salah satu. Muhajirin nak utamakan mereka ambil yang sedikit,
Ansar nak utamakan mereka, dapat yang banyak yang sebenarnya sedikit, kerana itu hanyalah ranting-ranting dan daun. Ini jazbah para sahabat yang mana Allah telah redha dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka beriman dengan Allah, mereka taat perintah Allah, dan mereka utamakan orang lain ke atas mereka. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala telah redha dengan mereka semua. Ini golongan yang kedua. Pertama Muhajirin, kedua Ansar. Seperti mana Nabi sebut khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum. Kemudian golongan-golongan yang mana masuk Islam sebelum Fatah Mekah, seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin al-As, seperti Uthman bin Talha. Mereka telah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala juga. Mereka pun dalam Muhajirin juga. Tapi mereka Muhajirin yang terakhir. Kemudian mereka yang masuk Islam ketika Fatah Mekah, selepas Nabi dapat kemenangan. Itu golongan ketika itu golongan yang terbesar yang masuk Islam. Kita dengar pula bagaimana mereka ni pula kejar Muhajirin dan Ansar supaya mereka pun mendapat kebaikan seperti mana Muhajirin dan Ansar dapat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, supaya mereka tak ketinggalan. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, para sahabat Muhajirin Ansar datang berjumpa dengan Umar radhiyallahu an. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu duduk bersama dengan orang-orang besar Quraisy yang telah masuk Islam, seperti Abu Sufyan, Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abu Jahal. Duduk dengan mereka, Safwan bin Umayyah. Maka bila datang orang-orang Ansar, Umar kata kepada mereka ni ke belakang sikit, depankan mereka. Lepas tu bila datang pula orang-orang Muhajirin daripada kalangan hamba dulu, seperti Bilal radhiyallahu anhu, seperti Suhaib, seperti Khabbab, Ammar bin Yasir, maka Umar kata bagi mereka ruang ke belakang sedikit, sehingga para sahabat besar ni, orang-orang besar Quraisy yang masuk Islam pada Fatah Makkah, mereka sampai duduk di luar bilik dah. Maka ketika itu Abu Sufyan kata kepada Suhail bin Amr, kita tengok, dia kata Umar radhiyallahu anhu diberi keutamaan kepada mereka ni, sahabat-sahabat ni, sedangkan kita dulu tuan mereka, mereka hamba kita. Mendengar itu Suhail bin Amr kata kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bukan salah mereka, bukan salah Umar, ini salah kita. Kerana kita yang terlewat, kerana kita yang datang kemudian, kerana kitalah meluk Islam kemudian, kerana kitalah yang menentang Nabi dulu, kerana kitalah yang menentang Rasulullah. Mereka bersama dengan Rasulullah, menderita bersama Rasulullah, kita pula menentang Rasulullah. Maka mereka kata, kalau macam tu kat sini tak apalah, kalau ke akhirat pun kita dibelakangkan macam mana? Kalau di akhirat pun kita ketinggalan macam mana? Mereka kata itu kena tanya Umar radhiyallahu an, kena tanya Umar radhiyallahu an. Selepas dah habis semua, mereka pergi bertemu dengan Sayyidina Umar. Kata, ya Umar, kata wahai Amirul Mukminin, kata kami mengaku ketika kamu Umar radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan ketika sahabat-sahabat seperti Bilal, seperti Suhaib, seperti Ammar, seperti Uthman, Ali, mereka bersama dengan Rasulullah, seperti Talha, seperti Zubair, seperti Sa'ad, bersama dengan Rasulullah, seperti Sa'id, kami menentang Rasulullah. Tapi hari ini yang kami takut, kalaulah di akhirat nanti kami dibelakangkan, kami tak dilayan oleh Allah. Sedangkan Allah dah janji dalam Quran, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala kata kami janjikan kebaikan, wa kullu wa'adallahu al-husna. Tetapi Allah kata tak sama orang yang belanjakan harta sebelum hijrah dengan yang selepas hijrah. Maka dia orang tanya dengan penuh kerisauan, kata di akhirat nanti. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalaulah di akhirat nanti kita pun tak ada tempat, kita dibelakangkan. Itulah yang kita nak belajar hari ini, supaya kita tak ketinggalan. Maka Umar radhiyallahu anhu kata, boleh, kamu pun akan dibangunkan bersama dengan Muhajirin, dengan Ansar, dengan syarat kamu kena buat apa yang mereka buat. Seperti mana mereka telah belanjakan harta mereka, nyawa mereka, masa mereka untuk Allah, kamu buatlah perkara yang sama, maka kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Maka mereka semua buat keputusan, kata kalau begitu baiklah, mereka terus balik ke Mekah. Mereka siapkan barang mereka, bungkus semua pakaian mereka, semua barang mereka untuk tinggalkan Mekah buat selama-lamanya. Dan mereka buat keputusan untuk pergi menyertai peperangan Yarmouk, iaitu peperangan pertama yang berlaku di antara orang Islam dengan Roman Empire, dengan tentera Rom. Dan mereka terus 400 orang lebih kurang dengan keluarga-keluarga mereka, mereka telah keluar di jalan Allah untuk mereka berjihad, supaya mereka pun dapat capai kedudukan yang telah dicapai oleh Muhajirin dan Ansar.
Kita belum lagi ni, belum sampai kepada kita punya kedudukan. Maka mereka masa nak keluar dari kota Mekah pun semua menangis, kata kenapa nak tinggalkan, apa salahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah janji kebaikan untuk setiap sahabat Nabi. Maka mereka kata tidak, dulu kami menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini kami tak nak lepaskan peluang, kami nak ambil peluang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya di akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak rasa malu, tak nampak kami ini sebagai penentang, tetapi kami membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak sempat perang di jalan Allah. Mereka tak sempat. Maka mereka pergi ke Yarmouk, di mana tentera Islam ketika itu bilangan kecil dan musuh 10 kali ganda. Ada ketika yang 60 orang sehingga berhadapan dengan 60,000 orang. Ini peperangan Yarmouk yang jalan berbulan-bulan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada tentera Islam. Maka bila mereka sampai ke sana, hari mereka sampai itu lepas seminggu peperangan Yarmouk, yang sesi kedua bermula di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid, yang mana amirnya Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Maka bila mereka sampai ke sana, mereka mendapati tentera Islam sedang diserang dan terpaksa berundur kerana bilangan yang kecil dan senjata yang tidak mencukupi. Ketika itu bila Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal yang masuk Islam ketika Fatah Mekah, yang mana Nabi SAW kata dalam beberapa nama yang Nabi berikan, jumpa sahaja bunuh. Kemudian Nabi SAW terima Islam dia, dan dia kata hari ini saya nak bagi nyawa untuk agama Allah, supaya tak ada siapa pun ungkit lagi kata kami tak berikan apa-apa untuk Allah. Maka dia buka topi besi dia buka baju besi dia keluarkan pedang daripada sarung pedangnya, dan dia kata sekarang siapa nak bayat di tangan aku untuk berjihad di jalan Allah sehingga syahid di jalan Allah. Maka semua yang hadir hari itu mereka kata kami, termasuklah anak Ikrimah Amar, dia kata saya pun. Maka mereka telah buat keputusan dan mereka telah menyerang tentera Rom dengan keberanian tanpa takut kematian, sehinggalah mereka telah kalahkan pertempuran yang berlaku pada hari itu, sehinggalah Ikrimah dan anak dia gugur jatuh. Khalid bin Walid yang pada mulanya tak benarkan, akhirnya dia kejar. Dia kata Ikrimah, apa kau buat ni? Dalam peperangan Uhud, 3 orang ketua peperangan Uhud yang diserang daripada Quraisy, daripada pihak Quraisy, diketuai oleh 3 orang besar yang dilantik oleh Abu Sufyan. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah dan Khalid ibn al-Walid. Mereka ni adalah warrior yang dilantik oleh Abu Sufyan. Sekarang ni mereka sedang perang, mereka sedang menentang tentera Rom bagi pihak orang Islam, dan untuk berikan nyawa mereka untuk agama Allah, dan mereka ambil peluang tu. Jadi bila Ikrimah akhirnya gugur, Khalid bin Walid datang jumpa, dia kata apa kau buat ni? Khalid pun anak kepada Walid ibn al-Mughirah, musuh Allah juga. Walid bin Mughirah musuh Allah. Ikrimah pun anak kepada musuh Allah, Abu Jahal. Dan begitu juga yang lain-lain. Mereka hari ini kata kami akan qada balik, kami akan cuba kejar balik apa yang kami terlepas, dan kami akan bersihkan. Sedangkan dengan Islam telah bersih segala dosa mereka, tapi mereka nak juga kejar apa yang kedudukan yang dicapai oleh Muhajirin dan Ansar. Sehingga bila dia tergugur, bila Khalid bin Walid datang tengok dia dah tak boleh nak buka mata. Maka Khalid, dia buka mata, dia tanya siapakah ini? Khalid kata akulah. Khalid kata apa kau buat ni Ikrimah? Maka Ikrimah kata jangan tanya apa aku buat, bagi tahu aku keadaan tentera Islam. Khalid kata Allah telah berikan kemenangan hari ini kepada orang Islam berkat dengan pengorbanan. Tetapi hampir semua orang Quraisy, pembesar Quraisy yang bertempur hari ini, semuanya hampir syahid. Ada yang telah gugur, ada yang telah syahid. Maka Ikrimah kata pergi bagi tahu Umar, jangan kata lagi kami ketinggalan, jangan kata lagi kami ketinggalan. Maka Khalid kata Umar tak akan sesekali kata lagi selepas hari ini, lepas apa yang kamu telah buat untuk agama Allah, untuk tegakkan agama Allah. Tuan-tuan, hari ini giliran kita pula. Rasulullah tak ada dah, kita nak bela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rumah kita sendiri kita tak boleh hidupkan agama Allah, tak boleh hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi berdiri di atas gunung Uhud, di mana 70 orang para sahabat syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk mereka. Nabi menangis dan Nabi doa untuk mereka, di mana bapa saudara Nabi pun syahid ketika itu dalam peperangan Uhud. Selepas itu Nabi doa, kemudian Nabi kata kepada syuhada, para syuhada Uhud ni, jangan takut, aku akan berjumpa dengan kamu di telaga Kausar nanti. Itu mereka yang syahid. Kita ada jaminan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tunggu kita? Kalau dengan cara
kita sambil lewa hidup kita tak sanggup berkorban untuk agama Allah, bahkan kita korbankan agama Allah sedikit-sedikit, kita kata apa, tak apa, darurat, tak apa, keperluan, tinggalkan solat, tinggalkan puasa, tinggalkan sunnah, tinggalkan tilawah, tinggalkan zikir, semua kita tinggalkan dan pelbagai alasan kita berikan. Tak apa, saya ada benda yang lebih utama, meeting. Dengar tadi Ansar, mereka pilih syurga ke atas kebun mereka. Para sahabat, mereka tinggalkan perniagaan mereka di Mekah, semua mereka tinggalkan, mereka berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian mereka tinggalkan rumah mereka, harta mereka, properti mereka, berjihad di Yarmouk sehingga mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita apa yang kita sanggup buat untuk agama Allah, itulah yang kita kena muhasabah, tuan-tuan dan puan. Dengan apa yang kita ada hari ini, dengan apa yang kita telah buat hari ini, belum terjamin lagi. Para Ansar, Nabi dah kata, Nabi kata isbiru, Nabi kata selepas aku nanti orang akan menzalimi kamu, kamu tetap dengan kebaikan, buatlah kebaikan berterusan seperti mana kamu buat dengan kami hari ini. Jangan kamu hiraukan. Isbiru hatta talqawni 'alal haud, sabarlah, bersabarlah sehingga kamu jumpa dengan aku di telaga Kausar nanti. Kita di mana, tuan-tuan dan puan? Apa yang kita telah buat untuk agama Allah setakat hari ini? Kita makan kenyang, kita tidur nyenyak, tilam empuk. Nabi SAW pun baring atas tikar. Para sahabat Nabi SAW pun tak ada makanan dalam rumah mereka, tak ada apa-apa. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ketika syahid, bila dia bunuh dengan pengkhianatan, bila dia syahid, dia telah wasiat kepada anak dia untuk dia tunaikan segala hutang yang dia ada ambil dengan orang lain. Panjang cerita dia, saya pendekkan. Kemudian dia kata, kalaulah tak cukup untuk kamu bayar hutangku, maka mintalah daripada tuanku, daripada maula aku. Dia terkejut, dia kata maula ni adalah kepada hamba, sedangkan Zubair bin Awam seorang yang bukan hamba. Dia kata siapa, bila masa ayah jadi hamba kepada sesiapa? Dia kata maula aku adalah Allah. Dia kata setiap kali ada keperluan, tak cukup bayar hutang, mintalah daripada maula aku dan maula aku akan tunaikan hutang. Abdullah bin Zubair kata, begitulah setiap kali tak cukup apa-apa untuk aku tunaikan daripada pihak ayah aku akan minta kepada Allah, wahai maula Zubair, tunaikanlah, maka Allah akan tunaikan. Mereka punya susah sehingga berhutang, dan hutang tu Allah jelaskan bagi pihak mereka. Tuan-tuan dan puan, dengan kita tukar kita punya lifestyle, kita tak boleh tukar sejarah para sahabat. Kita mungkin dah tak boleh faham pengorbanan mereka, tapi bukan bermakna kita boleh tukar cerita ni. Ini adalah sejarah yang termaktub, tak ada siapa pun boleh ubah. Allah kata laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum, kami turunkan Al-Quran, dalam itu kami cerita tentang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah sebut dalam surah Fatah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, kami telah reda dengan orang mukmin yang telah baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk korbankan segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allah telah reda dengan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka sanggup berikan nyawa, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalu, sedikit pun mereka tak rasa kerugian, bahkan mereka nampak keuntungan, mereka nampak syurga, mereka nampak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni tak boleh ubah, kerana bukan ramai orang ingat sejarah para sahabat ni ada dalam buku sejarah, dalam Hayatus Sahabah. Tuan-tuan puan-puan, kisah para sahabat Allah cerita dalam Al-Quran. Peperangan Badar dengan detail Allah cerita dalam Al-Quran. Siapa yang bertempur dalam Badar? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka yang bertempur, mereka yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Uhud Allah cerita dalam Al-Quran. Peperangan Hunain Allah cerita dalam Quran, laqad nasarakumullah wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Begitu juga peperangan Ahzab, satu surah Allah turunkan dengan nama Ahzab, cerita tentang peperangan Khandaq, bagaimana para sahabat telah tewaskan Ahzab yang datang daripada kanan kiri, seluruh sekeliling mereka telah menjadi musuh mereka, dan Allah berikan kemenangan. Bagaimana pengorbanan, faminhum man qada nahbah, Nabi kata ini adalah Zubair bin Awam yang mereka dia telah tunaikan kewajipan yang Allah berikan kepada dia. Dalam peperangan Khandaq tadi saya ceritakan, bila dia sedia untuk mengintip tu,
Nabi kata ini dia termasuk dalam golongan faminhum man qada nahbah, yang bukan dan golongan kedua wa minhum man yantazir, maksudnya mereka masih berjuang, tapi Zubair bin Awam telah berjuang dan Allah telah redha dengan dia. Ini mereka. Quran Allah turunkan cerita tentang para sahabat. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum wa kullu wa'adallahu al-husna, kami janjikan kebaikan untuk semua mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah kata mereka redha dengan Allah dan Allah redha dengan mereka. Begitu sekali. Ini para sahabat. Quran cerita, siapa boleh nafikan pengorbanan mereka? Kita mungkin tak sanggup berkorban seperti mana mereka berkorban, tapi satu tidak bermakna kita boleh ubah sejarah mereka, apa yang mereka telah tulis. Yang kedua, bukan bermakna kita tak boleh kejar, bukan bermakna kita tak perlu berkorban lagi, bukan bermakna kita perlu hidup dengan kesenangan, makan kenyang cukuplah, makan kenyang, tidur nyenyak, tak perlu buat apa-apa. Tidak, kita pun kena bantu agama Allah. Rasulullah tak ada lagi, yang ada hari ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, ayan qusuddin wa ana hayy, mana mungkin agama Allah Subhanahu wa taala berkurangan sedangkan aku masih hidup. Begitulah Umar radhiyallahu anhu, begitulah Uthman radhiyallahu anhu, begitulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setiap mereka telah tegakkan agama. Kemudian datang pemerintahan yang agak zalim, dan kemudiannya datang balik Umar bin Abdul Aziz yang dia telah tegakkan kembali keadilan, telah tunjuk buktikan kepada kita bukan sahabat pun boleh buat kalau kita ada keinginan. Allah akan bersama dengan setiap orang yang sanggup, yang bersedia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kami bersama dengan kamu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah bantu kamu, tak ada siapa pun boleh tewaskan kamu. Umar bin Abdul Aziz telah buktikan, kata saya akan ikut para sahabat walaupun pemerintah-pemerintah sebelum dia zalim. Sulaiman bin Abdul Malik zalim, tertulis dalam sejarah. Sulaiman, Walid bin Abdul Malik zalim, Abdul Malik bin Marwan pun zalim. Tapi Umar bin Abdul Aziz ni adalah anak saudara Abdul Malik dan juga menantu kepada Abdul Malik. Dia kahwin dengan Fatimah binti Abdul Malik, tetapi dia telah tunjukkan keadilan dalam 2 tahun setengah seperti 200 tahun punya keadilan. Satu saja cara dia. Pertama, utamakan perintah Allah. Kedua, utamakan orang lain ke atas diri sendiri. Itulah yang dibuat oleh Umar ibn Abdul Aziz, yang mana dia telah utamakan orang lain, dia telah utamakan rakyat dia ke atas diri dia. Dia hidup susah, dia utamakan mereka, dan dia telah jadikan contoh kepada semua orang yang datang selepas dia. Kalau nak ikut para sahabat, hanya cara ini sahaja. Kalau tak ada cara lain, kalau kita nak kebaikan, saya yang kena senang, saya yang kena kenyang, saya yang kena tidur cukup, saya yang kena ada kenderaan yang besar, maka tak mungkin kita ikut jejak langkah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang telah belanjakan segala-galanya. Umar bin Abdul Aziz telah buktikan, dia kosongkan semua. Apa yang dia ada, dia masukkan ke dalam Baitul Mal. Dia kata ini pun milik rakyat selepas ini. Itu pun saya tak mahu lagi. Sehingga pada satu hari raya, anak dia pun tak ada pakaian, yang terpaksa dia pergi untuk minta pinjaman daripada Baitul Mal kerana atas permintaan isteri dia Fatimah binti Abdul Malik. Maka Baitul Mal kata tak boleh. Boleh dengan satu syarat, tuan tulis, Amirul Mukminin tulis, kata bulan depan pun Amirul Mukminin akan hidup lagi, maka saya bolehlah berikan allowance bulan depan kepada Amirul Mukminin. Dia kata mana boleh. Kata kalau macam tu saya tak boleh bagi apa-apa. Mereka raya dengan pakaian buruk anak kepada Amirul Mukminin kerana nak jaga amanah, nak mencontohi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini saja jalan, iaitu belakangkan kehendak diri, utamakan orang lain. Pastikan orang lain dapat segala-galanya, walau kita dapat kekurangan pun tak apa, kerana itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana sahabat dalam kelaparan, ahli sufah dalam kelaparan, datang rumah Nabi, Nabi bawa semua. Nabi yang minum terakhir sekali. Nabi yang minum terakhir sekali. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Nabi nampak sebuah tamar di bawah, Nabi ambil dan Nabi tanya kepada Ibni Umar, nak makanlah. Ibni Umar kata, ya Rasulullah, saya dah kenyang. Saya dah kenyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuci buah kurma itu dengan pakaian Nabi. Nabi gosok dan Nabi makan. Nabi kata kepada Ibn Umar, tetapi saya sangat lapar wahai Ibn Umar, saya sangat lapar. Bayangkan, Nabi dalam keadaan kelaparan pun Nabi berikan kepada Ibn Umar dulu.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, satu hari dengan keadaan kelaparan, aku lari ke depan, aku jumpa Abu Bakar, aku tanya sesuatu daripada Abu Bakar dengan harapan Abu Bakar radhiyallahu anhu akan bawa aku ke rumah. Abu Bakar tak faham keadaan aku. Aku keluar lagi, aku tanya sesuatu daripada Umar dengan harapan Umar akan bawa aku ke rumah jamu makanan. Umar pun tak faham. Tapi ulama kata mungkin mereka pun tak ada apa-apa nak makan. Sehinggalah Abu Qasim Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, sebelum Abu Hurairah tanya lagi, Nabi dah faham, Nabi bawa ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak ada semangkuk susu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pun Nabi tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mana dapat susu? Kan Nabi tak pernah tinggal apa-apa pun kecuali sama ada apa yang cukup, selebihnya Nabi akan sedekahkan, Nabi akan berikan kepada orang lain. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, saya begitu lapar sekali, maka saya dengan harapan kata susu tu sepatutnya untuk saya lah. Maka Rasulullah kata, pergilah panggil semua ahli sufah yang mereka berkumpul. Ahli sufah ni adalah golongan yang duduk di dalam Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu. Hari ini kita boleh buat apa untuk menuntut ilmu? Lihat ahli sufah ni, mereka tinggalkan rumah mereka, duduk dalam masjid. Sehingga sahabat-sahabat yang ada rumah pun mereka sanggup tinggalkan rumah mereka, mereka duduk dalam masjid untuk belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang adalah Ka'ab bin Malik dan banyak lagi sahabat. Mereka ada rumah tapi mereka tak duduk, mereka duduk dalam masjid. Hari ini kita tanyakan, kenapa duduk dalam masjid? Kenapa belajar dalam masjid? Kerana ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bina suffah ni adalah tempat yang berbumbung ni di Masjid Nabawi untuk mereka yang datang menuntut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikan keutamaan kepada ahli sufah ni. Mereka duduk situ, makanan pun tak ada, apa pun tak ada, semata-mata kerana keinginan mereka untuk belajar supaya tak ketinggalan sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Hurairah, panggillah semua ahli sufah datang. Ahli sufah ni adalah akhir kemudiannya mereka inilah yang menjadi ulama. Daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ulama adalah golongan inilah ahli sufah, kebanyakan mereka inilah yang menjadi ulama. Bila datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada Abu Hurairah, berilah minum kepada setiap orang. Bayangkan, lihat Nabi nak ajar umat ni, walaupun Nabi dalam keadaan kelaparan, walaupun wakil Nabi Abu Hurairah dalam keadaan kelaparan, Nabi utamakan orang-orang lain untuk ajar kita. Kata, inilah cara aku dan siapa sahaja yang ikut cara aku akan mendapat kejayaan seperti mana aku mendapat kejayaan. Maka Abu Hurairah kata, aku berikan setiap orang minum susu itu sehingga mereka kenyang. Sehinggalah sampai giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wahai Abu Hurairah, minumlah. Aku minum. Nabi kata, minum lagi. Aku minum. Nabi kata, minum lagi. Sehinggalah dah tak ada ruang lagi. Dia kata, dengan satu mangkuk tu semua orang dapat keberkatan tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Keberkatan tu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa saja yang buat ni, Allah akan berikan ganjaran dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan seperti mana Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan kepada kita juga kalau kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak, kita kata bagi dulu, kata saya nak jadi kaya baru saya bayar zakat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, zakat korang 2.5%, zakat kami ambil secukupnya, selebihnya kami belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat para sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hari dia nak meninggal dunia, ditanya kepada anak dia, ada tak kain untuk kafankan aku? Itu pun ditanya, ada tak? Anak dia kata, ada satu kain yang dah buruk. Dia kata, pergi cari lagi satu kain. Dia kata, gunakan kain buruk ni dengan satu lagi kain baru untuk kafankan aku. Anak dia kata, kenapa begitu sekali wahai ayah? Kami boleh dapatkan dua kain baru, dua helai kain baru untuk kafankan ayah. Tidak, dia kata, wahai anak aku, yang baru tu boleh digunakan untuk orang yang masih hidup lagi. Ini para sahabat, nak mati pun mereka masih lagi utamakan orang lain. Nak mati pun, yang kisah 3 orang sahabat yang mengutamakan orang lain sehingga ketiga-tiga mereka syahid kerana utamakan orang lain, tak minum air. Kita boleh buat ke? Tapi kalau kita buat, di situlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejayaan. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata tak akan dapat kebaikan selagi kamu tak berikan apa yang kamu sayang. Maksudnya kamu suka benda tu, itulah yang kena belanjakan. Sisa-sisa tak dapat ganjaran. Manja bil hasanah, Allah kata sikit pun dapat. Allah ni maha menghargai, bagi sisa pun dapat pahala. Tapi Allah kata kalau nak sampai kedudukan sahabat, bagi sisa memang tak sampailah. Sekadar
hidup segan mati tak mahu, bolehlah kan, maksudnya adalah. Tapi kalau nak sampai tahap mereka kena belanjakan yang paling kita sayang itu untuk agama Allah, iaitu nyawa kita sanggup berikan untuk agama Allah. Kata biarlah nyawa aku binasa, biarlah aku mati sekalipun, aku tetap akan tegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kan, dia kurus kering kerana berpuasa setiap hari selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan dia akan bangun malam semayang panjang-panjang setiap malam. Sebab apa? Cinta kepada Allah. Mereka tahu kerana dengan ini saja mereka boleh capai kedudukan yang mana mereka mahu. Dengan cara lain tak boleh. Maka mereka buat lebih ekstra. Kita kan setakat diet, turunkan berat badan, bolehlah tambah puasa. Kalau kata puasa untuk Allah, kata hari ni tak apalah, hari ni kenduri, kan besok lagi kenduri, lepas tu dah habis Syawal. Kelemahan kita semualah sama-sama. Para sahabat ni mereka buat kerana Allah, sebab tu mereka tak pernah sedikit pun hiraukan apa-apa. Mereka nak daripada Allah, dan setiap kali agama Allah perlukan, mereka belanjakan, mereka berikan, bukan setakat sekadar harta. Kan ada orang yang kata tak apalah, saya tak boleh pergi, nah ambil harta saya. Tak. Dalam peperangan Tabuk, semua belanjakan harta yang ada, tetapi yang tak keluar pergi ke Tabuk itu pun Allah Subhanahu wa taala minta boikot mereka. 3 orang, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Kerana mereka tak sanggup berikan nyawa mereka, mereka kata tak apalah, saya ada duit, maka nak ambil duit saya. Duit saja pun tak cukup, tuan-tuan. Maulana Sa'ad Tamat Barakatuh kata 3, kata setiap sen kita pun kena anggap untuk agama Allah, setiap nafas kita pun kena anggap untuk agama Allah, setiap saat kita pun kena anggap untuk agama Allah. Tak boleh belanjakan 1 sen pun kecuali hanya untuk menegakkan agama Allah. Tak kisahlah atas diri kita, atas keluarga kita, untuk anak kita ke, untuk jiran, tapi untuk yang penting untuk agama Allah, untuk menegakkan agama Allah. Maksudnya kena ada point kat situ. Untuk apa saya belanjakan? Kedua, setiap nafas kita pun, maksudnya setiap nafas kita, kehidupan kita mesti untuk agama Allah, kerana ini semua diberikan oleh Allah. Allah dah sebut dalam Al-Quran, kata kami akan hisab. Dan ketiga, setiap saat kita, setiap masa kita yang kita ada ni, keseluruhannya kena berikan untuk agama Allah. Dan para sahabat tahu itulah, mereka buat apa yang boleh, mereka kejar, akhirnya mereka berikan nyawa, dan mereka kata bersaksilah kami telah buat. Bersaksilah seperti mana Nabi SAW kata pada Hajjatul Wida', bersaksilah para sahabatku, aku telah sampaikan dakwah seperti mana yang Allah perintahkan. Maka semua para sahabat menangis, sebab mereka dah faham kata Rasulullah akan pergi tinggalkan mereka. Begitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia telah tegakkan keadilan. Umar radhiyallahu anhu telah tegakkan keadilan yang orang lain tak boleh buat. Satu hari Umar radhiyallahu anhu mendapat berita, kata ada satu orang perempuan ni, dia ada hubungan yang tidak baik dengan lelaki lain. Maka Umar radhiyallahu anhu telah panggil dia, kata hantar utusan untuk panggil dia. Perempuan tu dah takut, dia mengandung, Umar tak tahu, tapi dia takut yang teramat, sehingga dalam perjalanan dia telah lahirkan anak tu, gugur anak tu, dan dia juga telah mati ketakutan. Bila berita sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, saya yang bertanggungjawab sekarang ni atas kematian dia. Maka Umar radhiyallahu anhu telah bayar dam untuk kematian tu, dia untuk kematian tu. Nabi Umar bayar sebagai Amirul Mukminin, Umar bayar kepada keluarga dia. Kerana apa? Kata saya lah yang telah menjadi asbab kematian. Begitu keadilan. Atas diri sendiri pun kata tak boleh. Ketika Umar radhiyallahu anhu dia nak masuk ke Baitul Maqdis dengan khadam dia Aslam untuk mengambil kunci Baitul Maqdis, mereka pergi dengan seekor unta, bergilir-gilir seperti mana dalam peperangan Badar. Sebab tu kata para sahabat ni, selepas Nabi pun mereka hidup dengan cara yang sama. Sebab itulah Allah redha dengan mereka. Itulah Umar kata, ada 3 orang kawan, 2 dah meninggal, dia kata tinggallah seorang lagi, dan aku tak nak pilih jalan lain yang dengannya aku gagal. Aku nak ikut cara kawan-kawan aku yang telah berjaya, iaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila masuk ke Baitul Maqdis, Aslam kata kepada Umar, kata wahai Amirul Mukminin, kalaulah saya yang naik masa tu giliran dia dan Amirul Mukminin jalan, mereka akan anggap saya Amirul Mukminin yang khadam saya, yang bawa saya, driver saya.
Umar kata tak ada, jangan bagi alasan sekarang giliran kau naik. Saya tak boleh nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kata saya telah mengambil giliran kamu. Begitu sekali mereka takut Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah peringatan buat kita semua. Last sekali saya nak cerita satu kisah, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia ada satu orang khadam dia. Kerja orang khadam dia ni adalah hanya untuk beri peringatan kepada Umar. Wahai Umar, dia akan bangun selepas beberapa minit, wahai Amirul Mukminin, kematian itu pasti, buatlah persiapan untuk mati. Lepas beberapa minit Umar kata, itu saya tugas kamu, bagi peringatan kepada aku supaya aku tak lupa tentang mati. Dia berulang kali, satu hari Umar kata kepada dia, pergilah, tak perlu ingatkan aku lagi. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, dia kata, kenapa, dah cukup bekalan untuk akhirat ke? Dah cukup apa persiapan mati ke? Dia kata tak. Dia kata sekarang ni aku dah ada janggut putih. Setiap kali aku lihat janggut aku dah ingat mati. Maka aku tak perlu lagi. Itu semangat kehidupan mereka, iaitu buat persiapan untuk kematian. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah seperti seorang musafir ataupun penyeberang jalan. Kalaulah kita hidup dengan impian, dengan harapan, dengan impian nak jadi kaya raya, maka kita dapat itu sekali pun, demi Allah kita tak akan dapat kebahagiaan. Problem kita hari ni apa tahu? Allah sebut dalam Quran, qalilan ma tatadhakkarun. Kita lihat orang pun kita tak ambil pengajaran. Itu problem kita. Kita lihat orang yang ada kekayaan pun tak bahagia, tapi kita kata saya nak juga kekayaan tu. Kita lihat orang yang tak ada apa-apa pun kadang bahagia, tapi kata saya tak mau kebahagiaan tu. Yang kita pilih harta yang belum tentu membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tak salah, ada. Tapi dengan syarat apa yang kita ada, kita belanjakan jalan Allah. Barulah kita dapat kebahagiaan ni, dapat bila kita taat perintah Allah. Orang yang infak di jalan Allah ni, hati dia akan tenang. Dia akan rasa kebahagiaan yang luar biasa yang orang lain tak rasa. Betul. Cubalah buat tuan-tuan. Dan seorang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa kebahagiaan. Tak perlu nak riak pula kan, tapi dia akan rasa. Dengan sendirinya dia akan rasa, ya Allah, baiknya kehidupan aku, tenangnya kehidupan aku. Jadi buatlah dua perkara, jagalah hubungan dengan Allah dengan utamakan perintah Allah, jagalah hubungan sesama manusia dengan utamakan hak mereka. Allah sebut dalam Al-Quran dua saja perintah Allah. Satu, jaga hubungan kamu dengan Allah. Kedua, jaga hubungan kamu dengan manusia. Dan ini dalam Quran Allah sebut hablum minallahi wa hablum minan nas. Dan ayat lain panjang lagi Allah sebut. Dalam surah Ar-Ra'd ada, dalam surah Baqarah ada Allah sebut. Allah bagi tahu, siapa walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, sesiapa sahaja yang telah lawan Allah selepas dia telah berikrar untuk taat perintah Allah. Ataupun yang kedua, yanquduna, dan ataupun wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, dia telah putuskan hubungan sesama manusia, dia telah putuskan hubungan kerana harta benda atau sebagainya, maka Allah Ta'ala ikallahumul la'nah walahum su'uddar. Allah akan laknat mereka dan Allah akan sediakan azab buat mereka, iaitu tempat mereka kembali itu teruk. Jadi kita tak nak. Kita nak jadi siapa? Ulaika humul muflihun. Kita nak jadi seperti para sahabat. Zalikal fawzul azim. Allah kata mereka telah mendapat kejayaan yang besar. Laqad radiyallahu, Allah kata kami buat pengumuman dalam dunia lagi, Allah telah reda, kami telah reda dengan mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah kata Allah telah reda dengan mereka, mereka juga telah reda dengan Allah. Jadilah seperti para sahabat, ikutlah mereka, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamakanlah perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kehendak dan polisi sendiri. Kita kadang kita develop polisi kita ikut. Kita sepatutnya patuh Allah, perintah Allah dulu. Polisi kita patuh tak patuh, perintah Allah kena patuh. Don't breach the policy yang Allah setkan dalam Quran. Allah turun, Allah bagi tahu siapa yang langgar, Allah Subhanahu wa taala akan azab. Itu saja. Itu Allah, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Jangan ubah apa-apa, patuh saja dan ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 100%. Nescaya kita akan dapat kejayaan di dunia dan kita akan dapat kebahagiaan. Bila Rasulullah berikan kita minuman di telaga Kausar, nanti akan hilanglah kehausan kita, hilanglah kelaparan kita. Itulah yang kita nak. Jangan sampai kita sampai Nabi tak kenal kita. Nabi kata, siapa ni? Aku pun tak tahu. Di dunia dulu tak pernah perjuangkan sunnah Nabi, tak pernah amal, tak pernah ajar anak-anak. ABC kita ajar, sunnah Nabi tak pernah ajar.
Agama kita sekadar solat saja, sunnah Nabi tak pernah ajar. Nabi makan bagaimana, Nabi minum bagaimana, bagaimana hubungan Nabi dengan jiran, bagaimana apa Nabi buat semasa masuk tandas, bila apa Nabi buat semasa masuk rumah, bagaimana hubungan Nabi dengan isteri Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan jiran Nabi, dengan sahabat Nabi. Semua ni kena belajar dan praktis. Kalau kita ada kehendak, kita pun kata tak apalah, biarlah saya hancur. Itulah Allama Iqbal katakan, biarlah hati kamu hancur, kerana kehendak kamu hancurlah Allah akan sayang kamu. Boleh ya tuan-tuan? InsyaAllah sekadar itu sajalah hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan, saya dapat manfaat, dan juga tuan-tuan perempuan sekalian. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah.